Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين من الأولياء والعلماء ومشايخنا ومعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب ثم على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بفضله خلق الأعمال ونسبها على العاملين وأثنى عليهم بين يدي الملائكة المقربين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أتقى المتقين وعلى آله وأصحابه وذرياته الطيبين ومن تبعهم إلى يوم الدين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah, artinya bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan itu kita sama-sama dapat berkumpul dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian kita duduk sebentar
dalam majlis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percayalah kita bahawasanya tidak ada lain lagi yang berbuat dengan keesaan pada wujudnya, dengan keesaan pada sifatnya, dengan keesaan pada namanya, dan keesaan pada af'alnya, maka dialah Allah, zat yang bernama Allah. Itulah yang memerintah ke atas kita atau yang mengatur segala tindak tanduk perbuatan yang kita lakukan. Bahkan keseluruhan alam ini tadi tidak terlepas daripada perintahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya fahamlah kita daripada situ bahawasanya sebenar-benarnya kita ni tidak ada lain lagi melainkan pergantungan kita sepatutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna lain bahawa kita sebenarnya kosong, tidak mempunyai apa-apa pun, sehinggakan sedikit pun kita tidak memilikinya, bahkan kita tidak memiliki keakuan. Keakuan pun kita tidak memilikinya, yang sebenar-benarnya jika ditinjau atau dipandang pada sudut hakikat, yakni pandang pada alam yang sebenar atau kedudukan yang sebenar, tidak ada satu apapun yang kita miliki. Sebab itulah ucapan yang selayaknya bagi kita atau ucapan yang kita tidak lupakan, bahkan sepatutnya menjadi pakaian kebatinan kita, iaitulah ucapan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka sepatutnya kalimah la haula wala itu menjadi pakaian pada kebatinan kita, dengan makna kita sentiasa ingat, faham, memahami. Bagi orang yang mempelajari sifat 20 tu tadi, artinya habis dah semua, tak ada apa lagi dah tinggal padanya, melainkan bila sebut nama Allah sahaja yang faham pada kebatinan tu tadi ialah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebab itu Syekh Arsyad Al-Banjari di antara pelajaran ataupun pengajaran yang dibawa oleh beliau, iaitulah bahawa antara ramuan ataupun zikir yang diamalkan yang menjadi mentera, istilahnya mentera, tapi mentera ni biasanya digunakan pada tok bomoh aja guna mentera. Istilahnya tadi tu begitu. Apa yang menjadi amalannya tu ialah apa? La hayun, tidak ada yang hidup. Maksudnya aku tak hidup. La qadirun, tidak ada yang berkuasa, aku tak berkuasa. La muridun, tidak ada yang berkehendak, aku juga tidak berkehendak. La sami'un, tidak ada yang maha mendengar, yang mendengar sebenar mendengar, maka termasuklah aku tak ada punya pendengaran. La basirun, tidak ada yang sebenar melihat tu tadi, aku tidak punya penglihatan, tak boleh melihat. Wala mutakallimun, dan tidak ada yang berkata-kata dengan yang sebenar-benarnya, dengan makna aku tidak boleh berkata-kata illallah, melainkan Allah, dengan makna melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tidak punya apa-apa melainkan yang terlihat itu tadi pada sisi kita, terlihat pada sisi makhluk itu adalah perintahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai kepada pengakuan pun kita tidak ada pengakuan. Di mana kita sebenarnya? Melainkan kita tadi hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asanya Allah Ta'ala pada wujud, asanya Allah Ta'ala pada sifat, pada nama dan pada perbuatannya. Sekira-kira wujudnya Allah tadi itu asa, sifatnya asa, maka bersabit dengan itulah kita ni boleh hidup. Bersabit Allah Ta'ala hidup, maka kita hidup. Bersabit Allah Ta'ala tadi berkehendak,
maka kita punya kehendak. Bersabit Allah Ta'ala tadi kuasa, maka kita ni berkuasa, ada kemampuan. Jadi semuanya tu tadi bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kira-kira orang yang bersandar kepada sesuatu tu tadi sebenar-benarnya dia tu wujud ke tidak? Tak dikatakan wujud yang sebenar. Wujud itu wujud majazi, wujud pinjam-pinjaman, wujud olok-olok sahaja. Orang tak boleh berjalan, tapi dia berjalan tadi boleh berjalan, boleh berdiri bersabit dengan tongkat tu tadi. Yang sebenar-benar sebenarnya apa? Tongkat, bukan dia. Sebab dia tak boleh berjalan. Jadi kita hanya sandar sahaja. Hidup kita ni tadinya artinya wujud kita ni adalah wujud majazi bersabit dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita ini hanyalah sebagai mazhar sahaja, tempat pernyataan bagi Allah menyatakan tentang wujudnya, bagi Allah menyatakan tentang sifat-sifatnya, bagi Allah menyatakan tentang perbuatannya, bagi Allah menyatakan tentang namanya yang esa. Kita hanya sebagai mazhar, tempat pernyataan, pembuktian bahawa Allah itu wujud. Lalu Allah Ta'ala tajallikan kepada makhluk tu tadi, lebih kurang persisnya sama. Ada kuasa, ada kudrat, ada mendengar, ada melihat. Tapi yang sebenar-benar tadi itu bukan kita. Sebab itu jangan kita perasan. Jangan kita perasan bahawa kita. Yang sebenar-benar pandang atau tinjau hakikat pada sudut keadaan hakikat, yang sebenar-benar tadi mendengar itu Allah. Yang sebenar-benar berkuasa itu Allah. Kita tak ada kuasa kalau bukan bersabit dengan izin daripada Allah, bersabit dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi matlamat daripada sifat 20 tu tadi ialah kita nak mengosongkan diri kita, lalu hanya kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini, mempercayai, memperakui bahawa Allah lah yang sebenar-benarnya sebenar wujud. Allah lah yang sebenar-benarnya yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah lah yang sebenar-benarnya bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah lah segalanya yang berbuat. Tidak ada orang lain lagi yang berbuat, melainkan semuanya tadi itu ialah perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada baik ataupun buruknya, semua itu adalah perbuatannya Allah. Allah lah yang buat, tak ada orang lain lah yang buat. Jadi cuma kita mau memahami bahawa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya sandar kita kepada Allah. Jadi kalau begitu sekira-kira yang esa, sebenar esa itu tadi ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah dalam ucapan kita kalimah la ilaha illallah itu tadi, di situ ada nafi dan isbat. Bila sebut la, itu kita menafikan. Menafikan apa? Menafikan yang layak, yakni menafikan Tuhan-Tuhan yang tak layak disembah itu tadi, yang sebenar-benarnya. Kemudian yang layak siapa? Illallah, iaitulah melainkan zat yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bila sebut sahaja Allah, lafaz ataupun nama Allah, kita sudah memahaminya. Allah yang macam mana, yang bersifat wujud, wujudnya macam mana, la awwala li wujudihi wa la akhira li wujudihi. Tak ada mula adanya, tak ada penyudah bagi wujudnya. Allah yang macam mana? Allah yang qidam. Allah yang qidam. Dengan makna apa qidam? Azalian. Sedia. Sebut Allah, Allah yang mana? Allah yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang baqa, yang kekal. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dan segala huraian-huraian, makna-makna, kefahaman itu tadi sudah menyimpul dalam kebatinan kita. Hanya disimpul dalam perkataan Allah itu saja. Jadi itu tujuan daripada sifat 20. Artinya kita memahami sehingga kita sebati pada kebatinan kita tu tadi, sampai tidak ada lain lagi bagi kita melainkan Allah.
ternafi dah semuanya, ternafi diri kita, hancur lebur diri kita, melainkan yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain lagi dah. Oleh sebab itu, pandang pada sudut lain, apabila kita sebut Allah, Allah itu tadi Allah yang ghaniyun, yang kaya, istighna, dengan makna tak berhajat, tidak berhajat kepada yang lainnya, maka di sana kita memahami wajib bagi Allah ketika itu bersifat dengan sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kemudian sampailah yang ke bawah pada sifat al-istighna yang telah kita sebutkan terdahulunya. Apabila kita memahami pula kalimah Allah itu tadi, tersimpul pula di situ ialah iftiqar. Bila pandang pada kita ni berhajat, sebagai makhluk berhajat kepada Allah, maka mewajibkan bagi Allah ketika itu sifat yang di bawah iftiqar. Sebanyak 9 sifat tu, iaitu hayat, kudrat, iradah, ilmu, kaunuhu hayyan, dan seterusnya. Jadi apabila keadaan itu sudah sebati pada kebatinan kita, maka apabila kita menyebut kalimah la ilaha illallah, itu sudah merangkumi semuanya ke situ. Dan simpulnya yang terakhir, iaitulah pecah diri tadi, hancur diri, lenyap diri, kosong diri. Tidak ada apa melainkan hanya berwujud Allah. Itulah kesimpulan daripada sifat 20 itu tadi. Dengan arti kata lain, fana diri kita, binasa diri kita. Ini sebahagian daripada jalan ataupun cara untuk kita fana, memfanakan diri, yang merupakan sebahagian daripada amalan ulama-ulama kesufian. Orang-orang yang serius untuk berjalan di jalan kesufian di tadi, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tak serius berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hancur lebur, kosong diri itu tadi, melainkan hanya berwujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan makna, ketika mana begitu, maka berarti ia sudah menjadikan kalimah la ilaha illallah ataupun kalimah la haula wala quwata illa billah itu menjadi pakaian kebatinannya. Jadi pakaian, istilahnya tak bercerai tanggal, pakai itu tadi, dipakai. Dipakai. Bukan sahaja di mulut, tetapi ia dipakai menjadi pakaian kebatinannya setiap masa, setiap detik, setiap saat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita beroleh rahmat daripada Allah dengan kita mempelajari sifat 20, dengan kita mengenal Allah, lalu Allah memimpin dan membimbing kita untuk berjalan menuju sampai kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhtiar kita dengan ilmu tadi untuk memfanakan diri kita. Artinya dengan ilmu itu tadi, caranya atau keedahnya begini, untuk memfanakan diri. Berasa tak ada dah diri tadi itu, hancur dah ya Allah, tak ada apa lagi dah, melainkan serahku, tawakalku hanya kepadamu ya Allah. Bulat itu tadi. Adapun yang selebih daripada itu, serah kepada Allah, kerana Allah lah segala-galanya. Kerana kalau semata-mata ikhtiar kita, sekira-kira ikhtiar kita tidak akan mampu untuk sampai kepada Allah. Semata-mata ikhtiar kita tak mampu untuk zikrullah sepanjang masa, setiap detik, setiap saat, tak mampu. Tapi kalau Allah yang mengubahnya, kalau Allah yang memakaikan kita dengan pakaian zikrullah, dengan pakaian la ilaha illallah dan la haula wala tu tadi sepanjang masa, setiap detik, itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah martabat ini adalah martabat kewalian, martabat orang-orang yang Allah Ta'ala pilih menjadi kekasihnya, lalu Allah Ta'ala berikan pakaian-pakaian seperti ini. Jadi adakah tidak boleh kita menjadi kekasih Allah? Tidak mustahil.
asal saja kita berusaha dengan ikhtiar tu tadi dan kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan ilmu yang kita ada. Sifat tawaduknya, rendah diri, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekira-kira akal kita memang tak akan mampu untuk sampai ke tahap itu, tapi dengan rahmat daripada Allah itu insya-Allah, kerana tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, al-hasilu kesimpulan. Kita sampai situ kan. Al-hasilu kesimpulannya, ketika kita berzikir dengan kalimah la ilaha illallah, hendak diingatkan makna yang tersebut itu di dalam hati, kerana tidak diberi pahala orang yang mengata atau menyebutlah la ilaha illallah padahal lalai daripada maknanya. Maka makna la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Artinya tiada yang disembah dengan sebenarnya pada wujud melainkan Allah. Jadi alhasil, kesimpulan daripada perbincangan kita terdahulunya, ketika kita menyebut, kita berzikir dengan kalimah la ilaha illallah, hendaklah diingatkan makna yang tersebut itu dalam hati. Makna, terjemahan dengan makna itu berbeza. Kadang kita kesamaran. Bila sebut makna, itu terjemahan. Yang sebenar-benarnya terjemah itu lain, makna itu lain. Terjemah itu secara harfiahnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Satu. Makna iaitu kefahaman daripada la ilaha illallah. Bila sebut sahaja la ma'buda bihaqqin, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan selayaknya, dengan makna la ma'buda bihaqqin, tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Bila sebut sahaja Allah itu tadi, kita memahaminya, menyimpulnya pada kebatinan itu tadi, bermula dengan wujud sampai kepada kaunuhu mutakaliman. Artinya sudah sobati, sudah memahami bagian, itulah dianya Allah al-ma'buda bihaqqin, yang disembah, yang layak disembah dengan sebenar-benarnya. Tadi. Artinya kita perlu juga menjadikan sebenarnya sifat 20 itu sebati pada kebatinan kita, dan itulah makna yang sebenar bagi kalimah la ilaha illallah. Sebagaimana yang telah kita tersebutkan sebelum daripada ini, kita sebutkan dahulu daripada ini. Artinya kita sudah memahami dengan simpul tu tadi, daripada sifat 20 habis dah, tak ada apa dah, kosong, melainkan berwujud Allah. Kita boleh makan, boleh bergerak, boleh berjalan, tidak ada lain melainkan di atas perintahannya Allah yang hampir dengan kita. Dekat perintahannya Allah tadi itu dengan kita. Walaqad khalaqnal insan, kami yang jadikan manusia, kata Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu apa yang dibisik-bisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih hampir kepadanya daripada urat lehernya. Apa yang hampir? Iaitulah perintahan Allah. Sekira-kira macam mana hampir perintahan tu tadi?
sekira-kira kalau urat leher itu menjadi asbab kepada kematian kita, namun urat leher itu sebenarnya bukan pemutus, masih jauh lagi. Kira-kira zahir memang urat leher itulah yang dekat dengan kematian. Putus sahaja mati, tetapi itu belum lagi dekat. Paling dekat tu ialah Allah. Kerana apa? Kerana yang memutus pada kematian itu tadi bukannya urat leher. Sebenarnya iaitulah perintahannya Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Taala kata kamilah yang hampir, yang dekat daripada urat lehernya, lebih dekat daripada urat lehernya. Kerana sekira-kira ada saja orang yang mati itu tadi tanpa urat lehernya putus, mati juga. COVID-19 mati, urat leher elok aja, tak putus kan? Sesak nafas mati, urat leher tak putus. Baik, kalau begitu siapa sebenarnya pemutus yang paling dekat menjadi asbab kepada kematian itu tadi? Tak lain tak bukan, iaitulah perintahannya Allah. Perintahannya Allah itu hanya Allah sahaja yang mengetahui bila. Perintahan di atas menghidup dan mematikan itu tadi. Jadi kepada siapa lagi kita nak berserah, mengharap, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan kita ni berasa kita. Bila kita berasa kita, maka kita akan jadi liar. Kita akan jadi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu rasa itu merupakan satu perkara yang sangat penting. Kerana ia merupakan tambatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penambat, ibarat seperti mana layang-layang putus tali. Berbuat sekehendaknya. Tapi apabila ada tali, layang-layang takkan ke mana. Ikut apa yang dikehendak oleh tuannya. Begitulah rasa. Rasa itu, rasa kebatinan itu adalah merupakan rahsia yang Allah Ta'ala campakkan kepada dalam hati sanubari qalbun rohaniyun manusia, hambanya. Apabila rasa kedekatannya kepada Allah itu ada, tersengkap, maka itulah yang menjadi tambatan antaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan diri zahirnya berpegang teguh dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala hilang rasa ketuhanan, tatkala hilang rasa hampirnya dengan Allah, tatkala hilang rasa mengesakan Allah, berasa diri yang berbuat begitu dan begini, semuanya keakuannya, hilang keakuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu dia boleh jadi orang yang jauh daripada Allah, orang yang sombong, orang yang takabur, dan berbagai-bagai kerosakan lagi akan berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana tadi hilang rasa tadi mengesakan Allah, rasa bertuhan, rasa dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan kita. Sebab itu matlamat daripada sifat 20 itu tadi dan matlamat daripada zikir itu tadi ialah untuk meneguhkan rasa kebatinan kita akan dekatnya perintahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ke atas kita. Jadi bila berzikir tadi tu la ilaha illallah, tuju pada jantung hati. La ilaha illallah, Allah mana? Allah yang telah pun kita bahaskan, kita sebutkan sifat-sifatnya sebelum daripada ni, sehingga kita menjadi lebur, hancur dalam wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhasa tu dalam, bukan bermakna kita masuk dalam Tuhan pula, tu bahaya. Bahasa tu begitulah ibaratnya, kerana tidak ada lagi bahasa lain untuk menyampaikan kepada faham tadi tu melainkan bahasa itulah. Tapi dengan makna apa? Dengan makna pandang. Itu dipanggil syuhud, wahdatus syuhud. Pandang tadi hanya satu, iaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun diri kita sudah hancur dan lebur, binasa, sudah tidak lagi ada lagi, melainkan berwujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila berzikir tu tadi ingat la ilaha illallah, Allah mana yang ma'budah bihaqqin,
yang layak disembah. Yang layak disembah tu macam mana? Faham dah, bersifat dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, sampailah kaunuhu mutakalliman. Jadi sudah tidak ada apa lagi bagi kita. Keakuan kita pun dah tak ada. Habis, kosong. Apa yang tinggal? Tak tinggal apa, hanya tinggal Allah je. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar, apabila ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Dia kata, tak ada apa dah melainkan Allah wa Rasuluh. Allah je lagi yang tinggal. Jadi yang menghijab kita, yang mengelabui mata hati kita tadi itu apa? Iaitulah wujud kita sendiri, berasa keakuan kita, harta benda kita tadi tu. Itu semuanya menjadi hijab kepada mata hati kita untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna kita tak boleh menggunakan atau cari harta, ambil harta boleh, tapi sekira-kira kita lapik terdahulu dengan pandangan mata hati kita tadi itu, pandang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ia mengurus harta tadi, ambil harta tu tadi, dia urus dengan hatinya yang sentiasa memandang kepada Allah, maka zahirnya tadi, diri zahir akan mengurus harta tu tadi mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ikut nafsu, tapi dia ikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada harta, diinfakkannya harta, dibelanjakannya ke jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tidak membelanjakannya kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama-ulama kita terdahulu, mereka memperkukuhkan ilmu ni. Kefahaman mereka kukuhkan pada dalam kebatinan mereka, hati mereka tadi pasak sungguh-sungguh. Sebab tu ulama dulu tak tinggal usuluddin sifat 20 ni, pasak sungguh-sungguh. Hari ni kita makin lama makin jauh, kita lebih banyak fokus kepada diri zahir kita. Bicara tentang fiqh. Fiqh ni penting, bukan tak penting, bukan bermakna tak penting. Fiqh ni penting. Fiqh ialah untuk pakaian diri zahir. Fiqh ni artinya undang-undang lah. Kita nak sembahyang macam mana, kita nak berjual jeli macam mana, munakahat nikah kahwin macam mana, urus niaga tadi macam mana. Itu sekira-kira diri zahir, pakaian diri zahir. Tapi pakaian diri zahir, hak zahir itu tadi, ia boleh musnah, hancur di hadapan Allah apabila kebatinan tadi tidak diperkayakan dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kerana fiqhnya dia undang-undang. Yang tali yang memaut, menambat, itu tadi ialah apa? Rasa kebatinannya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu cerita Piramli tadi tu memang betul sungguh dikatakan. Apa kata Piramli, Menteri Agama dia? Dia kata apa? Undang-undang kan dah yang bikin. Boleh padam, dia kata kan. Ada. Tu misal contoh diberikan penuh dengan makna. Jadi bermakna fiqh semata tidak mencukupi. Gandingannya ialah tauhid, usul dan tasawuf yang menjadi tambatan, pengukuh, pengikat rasa tu tadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tu ialah kesufian. Tauhid, mengesakan Allah dengan ilmunya, itu ilmu usuluddin sifat 20. Kemudian menyingkap kebatinan rasa itu tadi ialah dengan ilmu kesufian, atau dipanggil sebagai ilmu hakikat, atau dipanggil juga ilmu rasa, atau dipanggil juga ilmu laduni. Itu nama ilmu yang berbagai. Atau juga dipanggil ilmu mengosongkan diri, ataupun dipanggil ilmu mengesakan Allah. Itu namanya. Nama yang berbagai, tetapi perkara yang satu, perkara yang sama. Jadi oleh sebab tu, bila mana kita berzikir, hadirkanlah, hendak diingatkan makna yang tersebut itu dalam hati, kerana tidak diberi pahala orang yang mengata la ilaha illallah padahal lalai daripada maknanya, lalai daripada
maknanya. Hanya sebut je la ilaha illallah, la ilaha illallah di mulut saja, tak sampai kepada hati. Artinya tak menjadi pakaian. Oleh sebab itu kesufian mengajar kita berusaha bukan hanya setakat menyebut, tetapi menjadikannya pakaian kebatinan kita. Di manapun dia bergerak, tak ada lain dah melainkan Allah. Nak pakai kasut, mengharap kepada Allah. Langkah kaki, mengharap kepada Allah. Semuanya tu tadi dasarnya, sandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna ia memulangkan apa yang rasa pada diri tadi tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sifat kudrat, sifat iradah, boleh melihat, sifat mendengar, boleh berkata-kata, itu semua adalah tajallinya Allah kepada kita. Lalu jangan kita berasa kita kena pulang semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan pada lidah bibir kita, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kebatinan tadi memahami tak ada apa, itu kebatinan. Kebatinan tak ngaku, hati tak ada apa, mulut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bila sebut la ilaha illallah, kebatinan tak ada apa lah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala aja. Hancur, musnah, binasa, kosong, tidak ada apa lagi pada kita melainkan Allah. Kankah nak mati besok pun tak ada lain dah, kita tak ada apa dah melainkan Allah aja juga. Kan orang golek kita ke kiri ke kanan pun tak kata apa dah. Ada nak berkata lagi? Kalau berkata lagi aku buka hulu lah. Tak berkata-kata dah, habis kan semua hilang. Sifat berkata hilang, sifat melihat hilang, sifat mendengar hilang, kudrat hilang, iradah kehendak pun hilang. Hak kata aku tadi tu pun tak tinggal dah, aku pun hilang. Yang ada siapa? Akuan Allah aja. Kata Allah, anallah, akulah Allah. Ngadap Allah lah. Yang kekal abadi, yang wujud sebenar wujud. Kita wujud sebenar wujud tak sebenar wujud, sebab kita akan disudahi nanti hujungnya. Ada penyudah? Tak ada. Bila? Boleh jadi sekejap lagi, boleh jadi sejam lagi, boleh jadi besok, boleh jadi bila. Semua tu perkara mungkin. Itu dipanggil perkara mungkin. Kita ni sebahagian daripada mungkin lah. Bukan benda lain tu mungkin. Kita ni mungkin sebenarnya. Perkara yang mungkin, benda baharu. Jadi nak menghilangkan rasa keakuan, rasa mendengar, rasa ada memiliki itu tadi, dengan apa? Dengan kita memecahkan diri kita melalui sifat 20. Sebut saja la ilaha illallah, hancur lebur musnah, tidak ada yang tinggal lagi melainkan hanya Allah. Jadi sebelum kita mati, baik kita matikan diri kita dulu. Itu namanya mati sebelum mati. Sudah tidak ada kudrat, sudah tak berasa lagi itu dan ini, serah kepada Allah, aku tak ada pada tu, kira matilah tu. Mati pada kira rasa kebatinan tu tadi. Bila merasa begitu tu kira matilah tu. Disebut mati sebelum mati zahir, mati badan tu tadi. Jadi sekira-kira kalau kita mati dulu sebelum mati badan, berarti kita sudah sampai kepada martabat tahap tadi, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Tak ada lain dah. Apabila kita sampai kepada ajal tadi, mati diri zahir, alhamdulillah. Ketika itulah, ketika sebelum sampainya mati diri zahir itu tadi, itu dia sudah rindu. Dah rindu, sayang, kasih kepada Allah. Kasih nak bertemu dengan kekasih. Rindu nak bertemu dengan orang yang sentiasa perintahannya tadi itu hampir dengan kita. Bagi makan kita, bagi minum kita, bagi kita bernafas, bagi kita nikmat itu, nikmat ini, ada anak pinak, harta yang banyak, boleh berjalan sana sini. Tak rindu kah? Kalau tak rindu tu lain macam tu. Rindulah, kasih, sayang. Kita duduk di rumah, goyang kaki, tiba-tiba datang makanan, ada orang hantar, tapi orang tak tahu siapa. Tiap-tiap bulan masuk 40,000 dalam akaun. Hidup punya senang. Tak teringin kan kita pun fikir, siapalah yang bagi duit kat aku ni? Kalau dapat jumpa lah, baiknya orang ni. Sungguh baik orang ni. Tapi tak jumpa-jumpa. Kalau dapat jumpa, Allahu Akbar. Itu harta benda dunia. Tapi tak mengapa.
Mengapa tidak begitu dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi martabat ini dipanggil martabat apa? Martabat orang yang hampir dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Sebab itu ulama seperti mana Syekh Rasad Al-Banjari, mereka ini serius dalam perjalanan mereka mencari Allah, istilahnya, untuk menemui hampir diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala melalui rasa kebatinan mereka itu tadi. Makanya mereka memperkukuhkan kebatinan, rasa kebatinan mereka itu tadi, sehingga bila sebut nama Allah sahaja sudah meleleh air mata, kan? Barulah betul tepat apa yang disebut oleh Allah itu tadi, iza zukirallah wujilat qulubuhum, kan? Apabila disebut nama Allah hatinya gemetar. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, bila sebut dibacakan ayat-ayat Allah, baca ayat Quran, zadatuhum imana, bertambah teguh, yakin, pegang imannya tadi tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita sebut nama Allah tak rasa apa-apa dah. Jadi biar kita usahakan sehingga kita dapat rasa. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, tiba-tiba sahaja sebab netes air mata menangisnya. Itu anugerah daripada Allah sebenarnya. Yang rasa itu bukan semua orang dapat, tapi anugerah daripada Allah. Dan jalannya apa? Jalannya ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya apa? Ilmu usul, gandingan dengan tasawuf kesufian itu tadi. Itu kaedah jalan ataupun cara untuk sampai. Namun boleh tak Allah Ta'ala nak bagi tanpa melalui kaedah ni, jalan ini? Boleh, tak ada masalah bagi Allah. Harus sahaja Allah Ta'ala boleh buat semuanya. Tapi berapa persen sangat? Ada. Kira-kira ada ikhtiar. Inilah yang diusahakan oleh para ulama kita dari dulu sampai sekarang. Ajar, menyebarkan sifat 20 ni, belajar sungguh-sungguh, belajar ilmu fiqah, belajar ilmu tasawuf, kerana kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan bumi, selamat kita dunia dan juga selamat kita akhirat insya-Allah taala. Artinya tiada yang disembah dengan sebenarnya, la ma'budu bihaqqin fil wujud, tiada yang disembah dengan sebenarnya pada wujud melainkan Allah. Wallahul muwafiq a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu sikit pun bagi kami ya Allah, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang Kau ajarkan kepada kami ya Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah ya Allah yang maha mengetahui dalam ilmunya, lagi pula bijaksana, mengetahui selok-belok segalanya ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak ada lain dah. Serah je kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bahagia kita dunia akhirat, dan insya-Allah apabila penyerahan kita betul kepada Allah, kita bebas daripada gangguan, halangan-halangan nafsu dan syaitan. Kerana kita sudah bebas, merdeka. Bila sudah mati, sudah kosong, bererti sudah bebas dan merdeka. Sebab tu orang rindu, orang yang soleh ni dia rindu nak bertemu dengan Allah. Rindu bertemu dengan Allah dengan makna apa? Yang dilalui ialah mati jasad dulu. Proses tadi tu mesti mati. Sebab tu biarlah kita ni ketawa ketika mana kita kembali kepada Allah, orang di rumah yang menangis. Dulu kita datang, kita menangis, orang ketawa. Masing-masing ketawa, kita menangis, kuciak je orang menjer. Kedinginan disambut. Orang sebelah sekeliling kita gembira. Ayah dan mak memang lagi gembira sebab lahir kita tadi tu. Tapi kita menangis. Biar pula bila kita balik nanti, kita gembira ketawa, orang yang ada di rumah tadi tu menangis. Begitu hendaknya tadi tu, insya-Allah taala. Jaga-jaga. Kebanyakan orang Melayu kita pada masa ini beramal dengan tiru-tiru dan pak turut sahaja. Jadi rasanya cukuplah sekadar tu. Insya-Allah nanti kita sambung.
Jadi mana yang baik itu datang daripada Allah, mana yang kurang jelas itu merupakan kelemahan diri ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هداياتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم اجعلنا من المحبوبين وابعدنا من ديوان البعداء والمطرودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.